Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Jihadi, sahabat saya pengurusi masjid Ustaz Syarani Ahmad Sakan, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang barakah ini kita berada di bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah sebut dalam ayat yang ke-36 surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam ayat ini Allah menyebut bahawa sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah, iaitu bulan-bulan Islam, daripada bulan Muharram sampailah bulan Zulhijjah. Ianya sudah ada sejak Allah mencipta seluruh alam ini, langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, 4 bulan mulia, iaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Apa keistimewaannya? Sesiapa yang melakukan dosa pada bulan-bulan ini akan digandakan. Bukan ganda pahala, ganda dosa. Agar kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ini berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman terhadap diri kamu pada bulan-bulan ini. Menurut Al-Imam Ibn Kathir dan Qatadah, seorang ahli tafsir, mengatakan bila Allah larang
daripada melakukan dosa pada bulan-bulan ini menunjukkan ada gandaan dosa. Kerana bulan lain pun haram kita buat perkara-perkara maksiat. Bila dikhususkan larangan pada bulan ini menunjukkan ada gandaan dosa. Seperti mana digandakan dosa bila kita buat kesalahan di tanah haram. Dan pada bulan ini berlakunya peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa. Orang Jawa kata extraordinary. Ada Jawa sini? Ada ya? Ada Ustaz? Ada. Saya orang Jawa Tanjung Karang. Peristiwa yang sangat hebat, yang mana ketika mana baginda Nabi SAW sedang tidur. Kalau kita nak cerita perang Isra' Mi'raj lagi panjang, iaitu Nabi bersedih kehilangan dua insan yang disayangi, Khadijah bintu Khuwailid, satu-satunya isteri yang Nabi tidak madukan, tidak duakan. Setelah 25 tahun bersama, akhirnya Khadijah pergi meninggalkan Nabi buat selamanya di dunia. Bukanlah selama-lamanya betul, masih di dunia selamanya lah. Nanti akan berjumpa di akhirat semula. Di mana Khadijah ni adalah 4 wanita terbaik sepanjang zaman. Yang Nabi sebut dalam hadis sahih, arba'atu nisa'il alamin. 4 wanita alamin. Tahap dunia alamin sepanjang zaman, yaitu Khadijah, Maryam, Asia, satu seorang lagi Fatimah. Khadijah adalah wanita yang telah membantu Nabi, orang pertama yang beriman dengan Nabi. Dia orang tanya, Ustaz, kenapa Khadijah tidak diduakan? Saya pun nak jadi macam Khadijah lah Ustaz. Bukan Khadijah akhlak dan imannya, tak diduakan tu yang dia nak. Tak jadilah. Yang penting kita nak ikut iman dan kehebatan perjuangan Khadijah. Karena Khadijah adalah isteri masa susah. Kesimpulannya, jangan duakan isteri masa susah. Kalau kita kahwin dia masa zero sehingga jadi hero, taklah hero Malaya ke hero Melaka ke, hero Bukit Piatu ke, maka kita tidak seharusnya menduakan. Karena Nabi tidak menduakan Khadijah, isterinya masa susah. Dan tambahan pula kehilangan Abu Talib. Dua insan ini betul-betul membantu Nabi secara terus-menerus dan protect Nabi daripada kejahatan yang nak dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Tapi sayangnya Abu Talib tidak beriman. Berbeza dengan Khadijah, orang pertama yang beriman dengan Nabi SAW. Sebaliknya Abu Talib, Nabi cuba sehingga akhir hayat. Sehingga akhir hayat. Bila Nabi suruh masuk Islam, di saat-saat nazak Abu Talib, Abu Talib tengok pemuka-pemuka Quraisy dan Abu Talib hanya diam sampailah nyawanya hilang. Ini peristiwa yang sangat memeritkan Nabi SAW. Sedih. Insan yang kuat membantu Nabi tapi tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa. Tapi Allah bagi keringanan kepada Abi Talib. Inna ahwana azaban
finnar Abu Talib. Sesungguhnya seringan-ringan siksaan Allah dalam neraka ialah kepada Abu Talib. Ringan pun tak ringan manalah tuan-tuan, nama pun neraka. Yang mana Abu Talib yanta'ilu bina'ali ahli nar, memakai sepasang selipar, sandal, sepatu neraka, yugla dimahu, sehingga mendidih otak. Yang panas tu bawah tapak kaki, tapi dia punya dahsyat api neraka sampai masak otak. Kalau kita pijak bara api, otak efek tak? Tak ada. Terbakar tapak kaki je. Tapi punya dahsyat neraka, hatta yugla, mendidih. Macam telur rebus dah. Kan? Otak. Ahli neraka yang paling ringan. Ini paling ringan. Kalau cerita paling berat, na'udzubillah. Itu perang Isra' Mi'raj. Bila kesedihan, perlu ada penghibur. Anak kita bersedih, isteri bersedih, kita kena hiburkan. Allah ni sentiasa memujuk Nabi. Apa kesedihan, Allah akan pujuk. Bagaimana nak mengobati kesedihan Nabi? Ada kala turunnya surah yang memujuk Nabi. Surah apa tuan-tuan? Surah apa agak-agak? Surah Al-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi sedih sebab lama tak turun wahyu, disebabkan ada seekor anak anjing yang tersesat masuk ke bawah katil Nabi. Anjing, patung menyebabkan malaikat tak masuk rumah. Atau budak-budak tak apalah, ni dah tua-tua pun peluk patung lagi. Siapa nak peluk suami? Suamilah patut dipeluk, bukan patung. Patung untuk dewasa haram. Malaikat tak masuk. Sama juga dengan anjing. Bila Nabi dah lama tak terima wahyu, Nabi sedih. Nabi rasa Nabi sudah dimarahi oleh Allah Ta'ala. Dan orang musyrikin kata dekat Nabi, Muhammad, Tuhanmu dah meninggalkanmu. Muhammad, Tuhanmu dah marah kamu. Itu yang Allah sebut, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Allah tak tinggal kamu. Wa ma qala, Allah tak marah kamu. Itu kan ayat pujuk. Dah. Ayat tak marah pun. Ayat kita pujuk anak kita. Ayat kan kat sini. Ayat pujuk. Allah sentiasa bagi kegembiraan pada Nabi. Ada kala bila hati Nabi remuk, Allah suruh Nabi bertasbih. Qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami mengetahui hatimu remuk bila dikata oleh orang-orang kafir dengan pelbagai perkataan-perkataan yang nista, dusta dan yang lain. Macamlah diorang katakan Nabi kan. Nabi pun manusia, bukan Nabi robot, rasa. Maka Tuhan kata fasabbih bihamdi rabbika. Nak hilangkan kesedihan, nak sabar dan nak tabah menghadapi kutukan-kutukan, fasabbih bihamdi rabbika. Pertama, Allah suruh bertasbih. Wa kum minas sajidin. Yang kedua, Allah suruh jadi orang yang sentiasa solat. Yang ketiga, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang ketiga, Allah kata sembahlah Allah sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu mati. Ini tiga. Tuan-tuan kita tengok dalam 3-4 ayat akhir surah Al-Hijr. Saya tak ingat. Last kali, ayat yang last. 3-4 ayat akhir surah Al-Hijr. Bagaimana kalau kita ni sakit hati, orang buat macam-macam? 3 yang Allah pesan pada Nabi. Yang pertama apa tadi? Fasabbih bihamdi rabbika, puji Allah. Zikir, tasbih dengan pujian. Subhanallah wa bihamdi.
Kemudian Allah suruh wa qum minas sajidin, jadilah orang-orang yang sujud, orang-orang yang salat. Yang ketiga, fa'bud rabbaka, istiqomah sembah Allah sampai mati, sampai kita bertemu dengan Allah. Itu yang kedua. Pertama, turun surah Duha, Allah pujuk Nabi. Yang kedua, Allah bagi tips ibadah bagaimana nak mengurangkan tekanan. Mana ayat ini untuk kurangkan tekanan berhadapan dengan kerenah-kerenah manusia yang pelbagai. Yang ketiga, Allah pujuk Nabi dengan bagi hadiah perjalanan. Nak pujuk isteri marah. Jom kita pergi Langkawi, senyum lebar. Kalau pergi jauh lagi lebar. Gimana puan-puan, nak gimana? Bila susah, bila sedih, hadiahkan perjalanan. Abang dah beli tiket. Nak pergi mana? Umrah. Nak pergi Turki. Nak pergi mana? Dekat sikit. Bromo, Indonesia. Tengok gunung. Kalau rasa tak nak pergi jauh, pergi kedai emas pun okey. Okey tak puan-puan? Yang tu tak boleh tiket lah. Bawa naik kereta je kan. Itu yang terbaik Nabi kata. Dinarun. 1 dinar kamu infak untuk fakir miskin. 1 dinar kamu infak untuk bebaskan hamba. 1 dinar kamu infak untuk fisabilillah. Yang paling besar pahalanya 1 dinar. Apa dinar? Duit emas, kepingan emas untuk isteri-isteri. Hadis Sahih Bukhari. Puan-puan kena hafal hadis. Kan? Yang lebih baik pahalanya duit emas untuk saya bang. Kan? Jadi Allah bagi riwayat itu pra Isra Mi'raj. Pra pun dah 20 minit dah. Tak tahulah pukul 12 ke pukul 3 pagi sampai. Jadi tuan-tuan, inilah hadiah Allah untuk mengurangkan tekanan, untuk menghilangkan rasa sedih Nabi. Kehilangan 2 insan yang sangat disayang, Khadijah dan juga Abu Talib. Jadi kisah ini bermula daripada Nabi yang sedang tidur. Nabi cerita, aku sedang tidur di hijir Ismail. Kita tahu kan yang separuh bulatan tu, Nabi tidur mengiring ke kanan, muttaji'ah. Maksudnya mengiring ke kanan. Itu sunnah Nabi, kita tidur mengiring ke kanan. Tapi kita yang paling syok, begini ya. Lagi seorang-seorang melentang. Itu Nabi marah. Ada seorang sahabat tu, dia kat masjid tidur macam tu. Nabi kuis kaki dia kan. Nabi kata, innaha bada'ah syaitaniyah. Ini baring cara syaitan. Jadi jangan baring meniarap. Sunnah mengiring ke kanan. Nabi sedang mengiring ke kanan, tidur, tiba-tiba datang 2 malaikat. Bukan muka nakir. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Didatangi oleh sebaik-baik malaikat. Siapa dia sebaik-baik malaikat? Malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war ruh. Malam Lailatul Qadar turun para malaikat diketuai oleh ruh, iaitu Jibril. Dan sebelum mereka naik ke langit, Nabi dibedah. Jibril bawa tastin min zahab. Utiya bi tastin min zahab, satu bekas, satu bejana emas. Emas, semua yang berlaku, semua yang terbaik. Tadi ketua malaikat Jibril, sebaik-baik malaikat, membawa satu bekas emas, sebaik-baik logam. Sebaik-baik logam ialah emas yang sustain, harganya pun sentiasa kekal. Dalam bekas tadi ada sebaik-baik air, iaitu air Zam-Zam, basuh. Sebaik-baik anggota. Apa dia tuan-tuan? Bukan hati, jantung. Kadang-kadang ramai lagi masih tersilap. Qalbu ialah jantung, bukan hati. Anggota utama jantung ke hati? Jantung. Institut jantung negara, tak ada institut hati negara, tak
Tak ada kan? Anggota utama jantung. Qalbu tuan boleh Google, dalam Google ada kamus Arabic, English pun ada. Apa makna qalbu? Qaf lam ba, bukan kalbu. Kalbu anjing. Qalbu hat. Qalbu ni jantung kita. Emosi di jantung, bukan di hati. Kita marah kat jantung ke hati? Jantung. Kalau kita marah sangat, sakit hati sangat, sebenarnya bukan sakit hati, sakit jantung. Hati, liver tak ada perasaan kat sini kan. Yang ada perasaan hanya jantung. Kita dah tersalah. Kita sakit hati pegang sini ke pegang sini? Sinilah jantung. Sini bukan hati. Cuma dah salah sebut, salah anggap, salah faham. Sehingga ada agamawan yang salah terjemah ayat surah Ghafir, idzil qulubu ladal hanajir. Pada hari kiamat manusia yang sangat takut naik qalbu, naik jantung. Tapi ada yang terjemah naik hati. Jantung ke atas, hati ke bawah. Takut sampai jantung naik. Jadi yang dibasuh ialah jantungnya. Yang Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Qalbu tu jantung. Tak ada siapa yang mengatakan hati adalah anggota utama. Tak ada. Tanyalah siapa anggota utama badan ialah jantung. Anggota yang paling penting jantung. Enjin manusia jantung, bukan hati. Jadi yang dikeluarkan ialah qalbu jantung. Dan dibersihkan dengan sebaik-baik air. Kemudian dah bersih, diisi mulia imanan wa hikmatan. Diisi dalam jantung tadi iman dan hikmah, keimanan dan keilmuan. Bukan kecil, Nabi dibedah besar daripada tarquh, tulang selangka sampailah ke syairah, bulu-bulu yang ada di bawah pusat. Jangan tanya saya bulu apa Ustaz, cukuplah saya cakap. Tak semua benda boleh tanya kan? Syairah maknanya besar kan, pada bawah pusat sampai ke tulang selangka. Tahu tulang selangka kan? Siapa yang gemuk dia tak rasa tulang, hilang tulang. Siapa yang kurus boleh isi air. Maknanya kalau kita yang tak gemuk tak kurus, isi air tak boleh, tapi rasa tulang. Itu sederhana tu. Cuba cek masih ada tulang. Kalau ada tu tak semua. Kalau dah tak ada, tak ada Ustaz. Maknanya itu tanda obesity. Maknanya pembedahan yang besar. Sebenarnya dalam riwayat ada 4 kali Nabi dibedah dan dibersihkan jantungnya. Yang pertama semasa Nabi bayi, Nabi baru lahir. Yang kedua semasa Nabi berada di rumah Halimatus Sa'diyah, penyusu Nabi. Yang ketiga semasa Nabi berumur 10 tahun. Dan yang keempat semasa Nabi Isra' dan Mi'raj. Jadi apa hikmah, apa keperluan untuk cuci, basuh jantung Nabi? Barulah naik ke langit. Kerana kita diajar dalam ibadah dan ketaatan ni 3 konsep. Penyucian, pengisian dan pengabdian. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ini 3 konsep tadi. Qad aflaha, sesungguhnya berjayalah, man tazakka, sesiapa yang menyucikan jiwanya, membersihkan dirinya. Ini yang pertama, penyucian. Orang Jawa kata apa? Purification. Purify, bersihkan jiwa. Wa dzakara isma rabbih, dah bersih, baru isi cawan kotor kan. Bersihkan dulu cawan. Dah bersih baru isi air. Fasalla, baru sembahyang. Barulah pengabdian. Sama juga Isra' Mi'raj. Bersihkan dulu dengan air Zam-Zam. Kemudian
isi dengan iman dan hikmah, kemudian barulah pengabdian naik ke langit untuk menerima syariat solat. Jadi apa ibadah pun kita mesti ada 3 ni. Penyucian, pengisian dan pengabdian. Baru perfect. Baru sempurna ibadah. Kalau kita sembahyang terus sembahyang, biasanya tak khusyuk. Tak ada penyucian. Qad aflaha man tazakka, tak ada. Tak ada pengisian dengan zikir sebelum solat. Jadi sebab itulah sebelum solat fardu mesti ada solat qabliyah. Nabi sebutlah hadis Sahih Bukhari, ma bainal adzanaini salatun. Di antara azan dan iqamah pasti ada solat. Tapi selepas solat fardu, ada yang ada solat sunat, ada yang tak ada, macam subuh dan asar. Yang penting, sebelum tu penting. Jadi kita mesti bersedia untuk solat. Barulah kita dapat rasa dalam solat. Jadi itu hikmah. Kemudian Nabi SAW dibersihkan, disucikan, kemudian dibawa datang seekor binatang yang bernama buraq, yang berasal daripada perkataan barqun, iaitu kilat. Buraq ni bukan hanya Nabi sahaja pernah naik, pernah dinaiki oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, seperti Nabi Ibrahim. Pada mulanya buraq ni dia tak nak, tapi akhirnya setelah dipujuk oleh Jibril, akhirnya dia mahu untuk dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ianya cukup luar biasa. Binatang yang paling pantas di dunia, iaitu Nabi sebut yada'u hafirahu inda aqsa tarafi. Sepantas mana buraq, Nabi sebut yada'u hafirahu, melangkah kakinya inda aqsa tarafi, sejauh mana mata memandang. Dahsyat. Tengok mana yang paling jauh, dekat masjid ni tak dapat tengok yang jauh. Luar masjid nampak mana-mana langit, awan, nampak yang paling jauh sampai terus. Nampak paling jauh sampai terus. Memang cukup pantas, cukup cepat. Ini yang Nabi naik buraq. Dan perjalanan Nabi tidak terus ke langit. Nabi singgah ke Masjid Aqsa. Seperti mana yang kita tahu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah subhanahu. Jadi kenapa bermula dengan perkataan subhana, maha suci Allah? Nak takdis, nak sucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Dalam Quran ada 7 surah yang bermula dengan perkataan tasbih dan suku sakatnya. Subhana, sabbaha, yusabbihu, sabbihi. Ada 7 surah. Dan surah ini dinamakan surah musabbihat. Nabi setiap malam akan baca ke-7 surah musabbihat sebelum tidur. Dalam hadis disebut, kana la yanamu hatta yaqra' al-musabbihat. Baginda Nabi SAW tidak tidur sehingga baca ke-7 surah musabbihat. Al-Hash, Al-Isra, Al-Hash, Al-Hadid, Al-Jumu'ah, As-Saff, At-Taghabun dan Al-A'la, Sabbis Rabbikal A'la. Tapi bukan 7 ni yang Nabi baca. Kalau ikut surah, ada 13 surah yang Nabi baca sebelum tidur. Tambah lagi 3 Qul, tambah lagi Ad-Dukhan, Al-Mulk dan As-Sajadah. Itu baru surah. Ayat lagi, ayat kursi, itu bukan surah. Amanah Rasul, 2 ayat akhir surah. Banyak, Nabi konsisten, banyak sebelum tidur. Kita berapa surah yang kita baca?
Tak sempat apa-apa dah. Tak sempat. Doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa hamad pun guyup. Nabi konsisten 13 surah. Tak masuk ayat-ayat lagi. Baca setiap malam. Ini menjadi kekuatan Nabi untuk menempuh segala cabaran yang ada. Tak ada manusia yang begitu cabarannya macam Nabi. Duduk seorang-seorang, Nabi je mula-mula beriman. Semuanya kufur sebelum Nabi berdakwah. Nak tempuh ujian di Makkah, ujian di Madinah. Maknanya Nabi refill dia punya baterinya dengan ayat Quran, dengan zikir. Ini yang kuat. Zaman sekarang banyak berlaku pembunuhan diri. Bunuh diri lah maksudnya. Orang Melayu. Biasa. Dulu zaman tahun 80-an, 90-an, biasanya bunuh diri ni bukan Melayu. Yang saya tahu lah, saya baca surat khabar kan. Orang India, orang Cina suka potong nadi. India suka terjun. Tapi sekarang yang banyak berlaku orang Melayu. Tak kuat jiwanya. Apa kata cepat koyak. Cepat koyak. Bahasa orang budak bodoh. Cepat koyak. Hatinya tak boleh nak sabar. Asyik nak marah je. Nabi bagi tips macam mana nak kekang kemarahan. Senang je. Sekarang kan banyak gaduh, tumbuk, pembunuh. Benda tu kadang-kadang bukannya dia musuh pun tak musuh. Tapi satu isu dia meledak, habis bunuhan. Nabi bagi tips nak kontrol marah. Nabi sebut ala unabbiukum bima yuzhibu wahqas sadri. Adakah korang nak tahu apakah amalan untuk menghilangkan wahqas sadri, dada yang meluap-luap, kemarahan yang memuncak. Dia tak kira lah ustaz ke tak ustaz ke kan. Kalau dia tak dikekang benda tadi, habis. Isteri pun ditampar, anak kucing pun diterajang, tiang yang tak bersalah pun di flying kicknya. Tiang pun dia langgar tiang, disahkan tiang. Kenapa kau ada kat sini tiang? Marahnya tiang. Nabi ajar kita bagaimana nak mengelakkan, nak meredam sifat kemarahan tadi. Nabi kata bisyami salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari sebulan. Jadi kita kena cuba amalkan. InsyaAllah kita akan lebih cool, lebih tenang. Jadi kembali balik cerita Isra' Mi'raj tadi kan. Nabi dalam ayat 1 surah Al-Isra', Nabi daripada Mekah, Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Daripada masjid ke masjid. Daripada Masjid Haram Nabi tidur di Hijr, dikejutkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, pergi ke Masjid Aqsa. Apa keperluan pergi Masjid Aqsa? Sedangkan keutamaan adalah terus menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha. Kerana supaya umat Islam tak lupa dengan Masjid Aqsa sehingga hari kiamat. Kita ni angat-angat tai kucing. Tengah perang, hancur Israel. Dah habis perang, krik-krik. Doa Quran nazilah pun ramai yang tak baca, walaupun perang belum berakhir. Itu baru dah berapa hari dah tuan-tuan? Saya tanya, siapa ingat berapa hari dah perang sejak permulaan? Hari ni berapa bulan? 2 bulan. Perang start berapa bulan? Tunggu dah. Kita memang macam itulah. Sebab tu Allah suruh singgah ke Masjid Aqsa supaya kita akan ingat Masjid Aqsa. Tapi itu pun tak ingat juga. Padahal boleh terus naik ke langit je. Yang penting kat langit tu. Kenapa perlu singgah Masjid Aqsa? Supaya kita cakna, peduli. Tapi itulah, kita tak peduli. Perang tak pernah habis. Perang yang besar tak habis lagi. Israel masih ada di
di sana, di Gaza. Walaupun belah Shimal Ghar, belah barat tu dia dah keluar. Sebab dia teruk, dapat kekalahan yang teruk. Cukup banyak tenteranya yang mati. Yang dia announce 500 orang. Tak masuk lagi tentera-tentera luar. Tentera luar banyak. Daripada Amerika, daripada Perancis. Dekat Parlimen Perancis hari tu cakap 4,000 berapa tentera Perancis. Ukraine pun ada tentera dia. Walaupun tengah berperang dengan Rusia. Mana tak gentle lah, kan? Gaza tenteranya lawan dengan tentera Eropah yang diketahui oleh Israel. Banyak mati. Panglima-panglima yang besar-besar. Jadi sebab tu kita lihat peristiwa ini singgah di Masjid Aqsa supaya kita cakna. Nabi sebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati. Azan ke terus? Betul tak? Okay. Air dulu. Nabi sebut tentang Masjid Aqsa, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq qahirina 'ala aduwwihim la yadurruhum man khadhalahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiya amrullah au ahlaka duna au kama qala. Nabi kata akan ada sentiasa sampai kiamat akan ada sekumpulan umatku, satu pasukan umatku yang memperjuangkan kebenaran, sentiasa memberi masalah kepada musuh-musuh mereka. Mereka takkan tewas, walaupun mereka akan kenalah kematian, kecederaan. Mereka tak akan lenyap, mereka akan terus ada sampailah Allah berikan kemenangan, sampailah hari kiamat. Di mana? Sahabat kata, ainahum, di mana ya Rasulullah? Mana pasukan yang sentiasa berjuang, tak akan dapat ditewaskan oleh musuh? Maka Nabi jawab, Baitul Maqdis wa aknafu Baitul Maqdis. Mereka adalah di Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Jadi patutnya kita Isra Mi'raj ini makin semangat untuk memperjuangkan Baitul Maqdis yang dijajah, yang dihina oleh musuh-musuh kita, iaitu Yahudi terkutuk yang mendiami Masjid Aqsa dan kawasan-kawasan sekitarnya dengan tanpa ada apa-apa kebenaran. Maksudnya mereka duduk secara haram, saya katakan. Sebab tu Nabi singgah di Masjid Aqsa, Nabi sembahyang 2 rakaat di Masjid Aqsa supaya kita sentiasa ingat Masjid Aqsa. Kalau nanti satu hari nanti tak tahulah bila, mungkin tak lama, sebab bahagian barat tu Israel dah tarik balik tentera. Bahagian utara ada lagi. Dan pagi tadi pun dia serang lagi dengan kapal. Tapi dah kurang tak seperti mana pada permulaan. Sebab dia dah lemah. Yang cakap tu orang Israel juga yang cakap lemah. Bekas ketua persikan dia. Israel tidak mencapai apa-apa matlamat di Gaza. Bekas, tidak nama Israel susah nak sebut lah. Bekas ketua persikan Israel tak dapat apa-apa, dapat malu tu. Banyak tentera-tentera yang kelas atasan yang mati. Bawahan ni biasa. Tuan dan perempuan, dan Nabi meneruskan perjalanan. Antaranya Nabi diajukan susu 3 kali dalam peristiwa Isra Mi'raj. 3 kali Nabi diajukan susu. Susu ke arak? Nabi pilih susu. Dan malaikat kata, "Lau ikhtarta al-khamra la ghawat ummah." Ya Muhammad, qad ikhtarta al-fitrah. Ya Muhammad, kau dah pilih susu yang fitrah, yang semula jadi. Kalau kau pilih arak, habis, rosak semua umat kau. Sesat semua.
Ini untuk kita sentiasa memilih yang fitrah, memilih Islam sebagai cara hidup kita. Kemudian Nabi teruslah naik ke langit pertama, Nabi Adam, sampailah langit yang ke-6 Nabi Musa, dan langit yang ke-7 Nabi Ibrahim AS. Di langit yang ke-6 tu terdapat benda yang luar biasa, yaitu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha bukanlah kemuncak bukit, kemuncak gunung, kemuncak langit. Ia adalah satu pokok. Sidrah berasal dari kataan sidir, bidara. Muntaha, samit, kemuncak sesuatu. Pokok yang akarnya berasaskan di langit yang ke-6 dan melepasi langit ke-7. Bayangkan besar mana pokok. Ulama kata daripada bumi ke langit pertama, sama dunia yang Nabi Adam ada di situ, sangat jauh. Orang biasa tak sampai. Neil Armstrong pun tak sampai. Siapa pun tak sampai. Yang sampai Nabi. Tapi langit pertama dan hingga langit kedua lagi jauh. Langit kedua hingga langit ketiga lagi jauh. Begitulah seterusnya. Bayangkan pokok Sidratul Muntaha daripada langit ke-6 melepasi langit ke-7. Nabi sebut simaruha, buah-buahnya kakilali hajar, seperti mana kolah-kolah di kampung hajar. Kolah yang cukup, kolah raksasa. Buahnya besar, mana besar bangunan buahnya. Tapi dia punya daun kecil. Ka'azanil afyal, sebesar telinga gajah. Macam demikianlah kan. Buah besar, daun kecil kan. Pokok tadi sangat tinggi. Masa Nabi sampai ke langit yang ke-6, Nabi dialu-alukan oleh para malaikat. Malaikat mengembangkan sayapnya dan menunjukkan rupa asalnya. Kebanyakan malaikat jumpa Nabi dengan rupa manusia. Ialah malaikat ni besar. Kalau rupa malaikat susah. Sangat besar. Hanya 2 kali Nabi nampak malaikat dengan rupa asal. Yang pertama masa Nabi balik daripada dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Nabi balik nak turun, tuan pernah pergi kan, Bukit Hira. Turun bukit tu, Nabi nampak penuh kaki langit dengan Jibril sahaja. Besar mana? Maknanya langit ni Jibril je. Dipenuhi oleh Jibril sahaja. Bukan dipenuhi dengan para malaikat, tak. Jibril sahaja penuh langit. Besar mana? Kapal terbang besar kan? Bila naik ke atas, halus. Itu besar terbang. Bayangkan malaikat ni jauh. Duduk langit, tapi habis langit tertutup. Besar mana malaikat? Kita ni kecil je. Kita ni kecil. Bila nampak langit ke-7 tu, macam-macam benda besar. Jibril kembangkan sayap, Nabi kira. Ra'aitu Jibril. Aku lihat Jibril di langit yang ke-6, lahu sitta mi'ata janah, ada 600 terbang. Nah, kalau sekat bumi ni, bulu dia je. Kecil kita ni. Sebab tu Nabi jumpa biasanya dengan rupa sahabat Nabi, iaitu Dihiyah Al-Kalbi. Malaikat Jibril dia rupa dengan rupa sahabat. 2 kali je. Pertama masa balik daripada terima wahyu, yang kedua masa di langit yang ke-6. Itu yang Allah sebut. Tak ingat ayat dia. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Mana imam? Tak ingat? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Lupa ayat dia kan. Sesungguhnya Nabi lihat malaikat Jibril nazlatan ukhra, kali yang kedua. Di mana inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Masa tu Nabi cerita dalam hadis sahih turunnya tahawil. Apa tahawil? Tahawil ni ialah ad-durru wal yaqut, permata-permata dan diamond. Turun. Ada 4 warna, saya lupa apa warna ni. Turun menyambut Nabi lah. Macam kita ada satu apa event kan, turun, masuk dia turun, menyambut Nabi macam konfeti, meletup dia terus jatuh kan, cantik. Masa itulah Nabi terus naik ke langit yang ke-7.
dan menerima syariat solat. Syariat solat adalah satu anugerah. 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu atas desakan Nabi Musa AS. Maknanya solat diletakkan di tempat yang paling tinggi untuk dianugerahkan pada Nabi. Tempat di atas lepas langit ketujuh itu macam-macam benda semua besar. Ada arash, ada kursi. Arash ni singgah sana. Kursi ni dia tempat pijak kaki tu. Dan disitulah syurga yang paling tinggi, yang rendah, Jannatul Ma'wa, dekat Jannatul Ma'wa dekat Sidratul Muntaha. Tapi Allah sebut inda Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Yang paling tinggi sekali ialah Jannatul Firdaus. Nabi sebut Jannatul Firdaus a'lahu wa awsatuh. Syurga Firdaus yang paling tinggi dan yang paling tengah-tengah sekali. Nabi nampak benda yang sangat luar biasa. Arash adalah makhluk yang paling besar. Nabi sebut a'zamul makhluqat arsh. Allah sebut 3 ciri arash dalam Quran: arshul karim, arshul azim dan arshul majid dalam Quran. Nah, cerita pasal arash panjang pula kan. Masa Nabi naik ke langit tu 4 malaikat yang tanggung arash. Tapi hari kiamat tambah 4 lagi sebab kiamat dahsyat. Yang mana Allah sebut wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Dan pada hari kiamat yang tanggung arash 4 tambah 4 jadi 8 malaikat. 4 malaikat. Malaikat ini sangat kuat. Agak-agak kita boleh tanggung bumi. Tanggung kereta pun tak pernah. Orang tarik kereta tak pernah tanggung kereta. Apa kerja kau? Penanggung kereta. Tak ada. Tak langgar nak tanggung kereta. Ini dia tanggung, arash ditanggung 4 je. Tapi ada yang lebih berat, bukan lebih besar, lebih berat daripada arash. Apa dia? Yang paling besar arash. Apa yang lebih berat daripada arash? Neraka Jahannam. Esok pada hari kiamat, bila kita dihimpunkan di Syam, disebut Ardul Syam, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Bumi Syam, bumi perhimpunan agung manusia pada hari kiamat. Bila dia sampai sana, Allah akan suruh malaikat tarik neraka Jahannam. Tadi arash berapa yang bawa? 4 kan? Agak-agak Jahannam berapa pula? Nabi sebut laha sab'una alfazimah. Ini hadis sahih Muslim. Hadis sahih. Neraka Jahannam, neraka 7. Neraka Jahannam sahaja dibawa talinya ada 70,000. Sab'una alfazimah. Likulli zimam, setiap tali ada 70,000 malaikat. Bilang. Berapa? 70,000 kali 70,000. 4.9 bilion malaikat. Berat tuan-tuan. Apa yang beratnya Ustaz? Allah sebut lahum maqami'u min hadid. Dalam neraka ada rotan-rotan besi. Nabi cerita kalau satu rotan besi dibawa oleh seluruh manusia dan jin, mastata, tak akan mampu, tak akan terangkat. Semua kita manusia dan jin berkumpul, jin ni kuat. Kita kuat juga, kuat sembang lah. Kan? Kalau manusia dan jin ni berkumpul dan angkat satu rotan besi dalam neraka, tak akan mampu, tak akan terangkat. Bergerak pun tidak. Tapi itulah yang digunakan untuk merotan manusia dalam neraka. Sebab tu neraka Jahannam berat. Besar-besar lah, tapi taklah sebesar arash. Sebab Nabi kata yang paling besar arash. Tapi neraka berat, banyak siksaan. Dan dia tak kosong. Allah sebut la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pasti kami akan penuhkan Jahannam dengan manusia dan jin, kesemuanya. Adakah kita ahlinya? Na'udzubillah. Nak cerita pasal neraka Jahannam panjang kan? Berat. Sampaikan 4.9 bilion malaikat yang tarik neraka Jahannam. Bukan angkat, tapi tarik. Kalau arash angkat, tapi neraka Jahannam tarik. Berat sangat. Macam-macam siksaan. Sebab tu kita kena bersedia. Allah perintahkan agar Nabi terima solat di atas sana.
Kerana solat ni adalah amalan yang paling hebat. Jadi kita perlu jaga solat sesempurnanya. Macam mana? Ni saya nak tutup lah. 9 kan. Lepas esok pagi saya ada subuh. Ceramah perdana subuh macam Jumaat di Masjid Kajang. Kumbang seekor lembu. Malam ni berapa ekor? Ekor je ada. So, Masjid Kajang. Subuh macam Jumaat. Sekarang dah banyak kan program subuh macam Jumaat. Esok Masjid Kajang. Kumbang seekor lembu. Saya ceramah esok pagi. Jadi, saya nak tutup dah ni kan. Kalau tadi pun ada program, dia penat, apa penat. Tuan-tuan dan puan, saya nak ceritalah untuk solat ni. Kenapa diletakkan di tempat yang paling tinggi? Kan supaya kita meletakkan solat di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Bukan kereta, bukan motor, bukan isteri, bukan anak. Solat. Solat. Macam mana kita nak letakkan di tempat yang tinggi? Nabi sebut dalam hadis. Man sarrahu ayyalqallahu musliman. Kalau tuan-tuan baru ni tengok 2 minggu lepas, saya di TV Hijrah pukul 9. Tajuknya subuh macam Jumaat kan. Saya bawa hadis ni. Program dakwah live hari Rabu. Nabi sebut man sarrahu ayyalqallahu musliman, siapa yang nak berjumpa dengan Allah, Nabi kata, dalam keadaan dia Islam. Berat syaratnya. Apa syaratnya? Faliyati hadhis salawat, hendaklah dia buat semua solat-solat fardu 5 waktu yang Nabi terima di langit tadi, min haitsu yunada bihinna, di mana tukang azan melaungkan azan. Di mana nak buat sembahyang tadi? Di tempat Tok Bilal azan. Di mana Tok Bilal azan? Dekat Mahkota Parit. Dekat River Cruise. Ya. Dekat lagi tempat Tumpuan Melaka ni. Tak ingat. Ya. Dekat Tamin Sari. Ya. Muazzin azan di tempat masing-masing lah. Dekat mana muazzin azan, di situlah kita sembahyang, Nabi kata. Ini nak jaga solat. Nak jaga solat, Nabi sebut, siapa yang nak jumpa Allah, dia Islam, ini syaratnya. Faliyati hadhihi salawat min haitsu yunada. Ini hadis sahih Muslim. Hadis sahih. Nabi sebut. Dan Nabi kecam orang yang tak pergi masjid. Bukan tunggu subuh aja. Kita nak setiap solat macam Jumaat, macam zaman Nabi. Apa Nabi sebut dalam sambung hadis tadi? Nabi kata, "Lau taraktum lau sallaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyikum." Sambungan hadis. Kalau korang sembahyang di rumah kamu masing-masing, kamu telah tinggal sunnah Nabi kamu. Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kamu tinggal sunnah Nabi kamu, la dhalaltum. Apa dhalal? Sesat kamu. Maksudnya tak jumpa jalan ke syurga. Bukan sesat akidah, bukan kafir, tak sembahyang di masjid. Tak jumpa jalan ke syurga. Masuk neraka dulu, esok dah lama beribu tahun barulah. Bukan beribu, berbilion tahun. Sebab satu dosa, masuk neraka dulu ni, satu dosa 70 tahun. Agak-agak berapa trilion tahun neraka baru masuk syurga. Siapa nak direct terus ke syurga, sembahyanglah di masjid 5 waktu sehari, bukan 5 waktu seminggu. Sebab tu zaman Nabi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ini dalam Sahih Bukhari. Ibnu Mas'ud kata, laqad ra'aituna ma yatakhallaf anna an salatil jamaah illa wa huwa munafiqun ma'lubun. Sesungguhnya kami melihat di zaman Nabi tidak ada orang yang takhalluf, orang yang tak pergi masjid, kecuali dia bapa munafik. Jelas kemunafikan. Mana munafik zaman Nabi ada 2. Yang hantu munafik, yang bapa munafik, yang tegar munafik. Dia memang tak pergi masjid. Munafik biasa, munafik yang regular, munafik yang apa? Yang awam lah. Munafik awam. Jadi awam pula kan. Munafik awam ni dia pergi masjid. Mana yang teruk betul dia tak pergi masjid. Mana munafik pun ada yang pergi masjid. Munafik biasa. Munafik yang kalau hitam legam, maksudnya pekat sangat dia punya munafik, itu dia yang tak pergi masjid. Ini kata-kata Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Mana zaman Nabi semua pergi masjid. Hatta
walaupun Nabi sebut perempuan lebih baik di rumah, wa buyutuhunna afdal, secara praktikal, realitinya zaman Nabi, wanita-wanita ramai pergi masjid. Sebab Nabi sebut hanya untuk prevention, cegah daripada perkara tak elok. Maksudnya tak nak ikhtilat. Tapi zaman sekarang, semua tempat perempuan dah pergi. Sampai kutub utara, kutub selatan, Turki, semua dah pergi. Tiba-tiba tak pergi masjid. Nabi tak galakkan. Nabi tak galakkan sebab ikhtilat, percampuran. Hang dah pergi semua tempat. Krus bercampur. Tanjung Sari bercampur. Padang ni bercampur. Tiba-tiba pergi masjid. Nabi tak galakkan. Dan faham sebab apa Nabi tak galakkan? Sebab takut bercampur. Kalau dapat elak daripada percampuran, pergilah. Dekat tempat kerja pun hari-hari bercampur kan? Dia tak bercampur. Laki air pandai. Hampir semua tempat kerja bercampur lagi. Masuk lift pun bercampur lagi. Masjid surau lah yang paling tak bercampur, betul tak? Kenapa perempuan tak pergi masjid? Jadi tengok zaman Nabi sendiri, wanita ramai pergi masjid. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kami wanita pergi masjid ramai. Balik subuh, lam ya'rif ahadun minna, kami tak kenal orang sebelah sebab minal ghalas, gelap lagi. Mereka balik awal. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi pengajaran besar daripada Isra' Mi'raj ini ialah kita meninggikan solat seperti mana Allah meletakkan solat di langit yang ketujuh untuk Allah anugerahkan pada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua, bukan hanya kita je solat, kita pakat-pakat suruh wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu, anak kamu, isteri kamu untuk solat. Jangan kita sembahyang seorang di masjid, anak tak bawa, isteri tak bawa. Cubalah. Isteri mungkin kita ajak dia 2 minggu. Pergi mall, ajak anak isteri. Pergi berjalan, vacation, ajak anak isteri. Pergi masjid, ajak anak kakak dia. Sebab dia kena duit. Anak isteri tinggal kat rumah. Sedangkan Allah suruh kita jaga khu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tak ada tempat yang paling prevent, paling mencegah daripada neraka yang lebih daripada masjid dan surau. Dibawalah. Tak ada AJK masjid minta kena bayar. Derma tu seikhlas hati. Kalau pergi pasar confirm habis duit. Pergi zoo, berapa ringgit zoo? Pas saya duduk sebelah zoo. RM50, RM55 ya. Sini berapa? RM50 bukan murah. Itu baru seorang. Kalau kena 5 orang, pengsan. Walaupun saya duduk sebelah zoo, jarang-jarang. 2 kali ke berapa? Sekali kot. Kan? Duduk sebelah zoo, kalau harimau berak, harimau kentut pun dengar. Memang tu sebelah. Keluar rumah saya, pagar situ. Peliknya, setiap subuh mesti dia bising. Lapar kot. Kan dia azan. Azan subuh. Keluar subuh mesti dia bising. Ya. Harimau kot. Dia tak dulu ada harimau tu bising. Bising dia. Lapar pagi kan. Maknanya, semua, kita pergi semua berduit, bayar. Tapi kita sanggup pergi. Anak isteri semua pergi. Kan? Makan habis duit. Dekat Melaka di tempat, viral banyak akan makan. Mana pernah keluar kedai RM5, RM10, tak ada. Beratus habis. Sebab tu, di masjid, free tapi orang tak nak pergi. Sebab orang tak nak selamat daripada neraka. Itulah hakikat yang tersirat yang perlu kita faham. Allahu'alam, saya mohon maaf di atas perangan dan kesilapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Dan mudah-mudahan ada kekuatan untuk kita terus istiqamah beribadah. Saya nak share sikit lah, bukan ilmu. Ilmu juga, cuma saya ni ada kelas online. Saya tak ada kerja mana-mana, saya freelance. Betul semua. Saya ada buat kelas pondok. Saya pun pasal dulu pun saya pernah buat kelas dekat Mansurah. Sampai sekarang saya buat. Cuma sekarang ni tak adalah buat secara fizikal. Dulu ada tempat lah. Sejak PKP ni kita buat online je. Tak payah sewa tempat. Jadi siapa yang nak belajar, Ustaz Nasir pun saya, Ustaz Nasir yang lurah tu. Masih lagi belajar dengan saya kan. Ustaz Nasir pergi, Ustaz Nasir apa? Selangor tu dia di bola tu kan. Dia daripada Mesir belajar dengan saya, kat rumah pergi, sekarang pun dia belajar lagi. Dia kat mana dia duduk? Belah Bangi saya rasa kan. Saya kat Mesir pun saya buka kelas untuk pelajar-pelajar kan. Sampai sekarang saya ada lagi. Jadi siapa yang nak join kelas boleh.
ada bayaran sana. Saya pun tak kerja apa kan. Online, malam lepas isyak je. Malam Jumat tak adalah. Selasa, Fekah. Datuk Kamsah pun jangan, Selasa. Siapa nak office mate dengan Datuk Kamsah, boleh, join Selasa. Jadi saya bagi nombor lah, saya tak mau panjangkan lagi, masa pun dah suntuk. Saya pun nak kena balik dan esok program. Usahakan hari ada program. Jadi ambil nombor saja. WhatsApp, jangan call WhatsApp. 013 35 33 28. Lajunya Ustaz. 013. Ini kelas online. Dia ada 15 kitab. Ihya Ulumuddin ada, Jawharatul Tauhid ada, Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah, jangan takut. Fiqh ada macam-macam lah. 15 kitab, boleh pilih lah. Biasa orang pilih semalam, 2 malam kan. Saya ulang balik, 013 35 33 248. Sekali lagi, 013 35 33 248. Boleh dapat? Kalau nak join lah, senang-senang sambil duduk-duduk kan. Dia ada bayaran bulanan lah, puluh-puluh kan. Akan makan sekali habis puluh-puluh. Ini sebulan habis puluh-puluh, kita berkira kan. Ada yang tanya, berbayar ke Ustaz? Kan? Kita tak kerja apa kan. Jemputan ni, ada jemput, ada lah kan. Tak ada jemput, duduk rumah tidur kan. Jadi inilah saya buat inisiatif untuk memberi ilmu, untuk tuan-tuan dan puan-puan belajar. Alhamdulillah banyak kitab habis. Habis kita ulang kitab lain, habis kita ulang lain. Semua dia sistem pondok lah. Tapi untuk orang awam dan juga kan orang awam, orang ustaz pun ada yang join. Sebab benda ni kita buat secara konsisten. Setiap tahun mesti ada habis kitab. Itu saja. Saya mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Apa sahaja perkara-perkara yang tuan-tuan rasa terbelah hati dan sebagainya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi dalam program-program yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li syayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat rahmatika rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Allahumma ihrisna bi'ilmika allati la tanam wa khifna bi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlikna wa anta rabbuna. Allahumma aghnina bi halalika an haram siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.